Dan kita ingin bincangkan bagaimana nak yakinkan anak muda kepada demokrasi terutama ketika wujud satu situasi politik yang bersiri dan tidak menentu ketika ini. Kita bersama dengan Presiden Majlis Belia Malaysia Julfitri Johar. Assalamualaikum, selamat pagi Julfitri. Waalaikumsalam, Cik Hafizi. Selamat pagi. Baik, Julfitri, golongan muda tidak lagi berpuas hati dengan sistem demokrasi. Menurut kajian Pusat Masa Hadapan Demokrasi di Universiti Cambridge, wujudnya jurang ketidaksamaan antara generasi, beban hutang yang tinggi, kemampuan memiliki rumah dan beberapa perkara lain yang menjadi pertikaian membuatkan anak muda ataupun generasi muda pada kini kurang lagi tidak puas hati dengan sistem demokrasi negara. Jadi kita nak pergi naratifnya kepada di Malaysia ini, adakah perkara yang sama juga berlaku sebenarnya? Ya. Terima kasih, Cik Hafizi. Semalam saya kebetulan bersama-sama dengan rakan-rakan pimpinan Majlis Belia Negeri Sembilan dalam satu mesyuarat agung. Dan saya sempat berbual dengan rakan-rakan belia di Akar Umbi. Ternyata mereka ini adalah rakan-rakan pimpinan belia di Akar Umbi yang biasa terlibat dalam sistem demokrasi, dan mereka ini memang aktif sebelum ini dalam mengamalkan dan mempraktiskan demokrasi. Jadi mereka sendiri juga menyatakan ketidakyakinan dan hilangnya keyakinan yang agak serius kepada sistem demokrasi negara. Sekaligus kita melihat ini merupakan satu kebimbangan yang kita harus tangani dan kita cari formula bagaimana kita boleh mencari elemen-elemen ataupun ruang-ruang ataupun faktor-faktor yang kita boleh meningkatkan keterlibatan anak muda dalam sistem demokrasi. Sebab kita maklum bahawa demokrasi adalah satu sistem, satu mekanisme bagaimana kita boleh memilih kepimpinan negara, kemudian bagaimana kita boleh mempengaruhi dasar-dasar dan polisi-polisi negara supaya dasar-dasar polisi-polisi ini dan kepimpinan ini boleh membawa khususnya negara kita, pembangunan belia kita, pembangunan negara kita ke arah yang lebih baik. Jadi saya lihat di situ adalah sesuatu perkara yang membimbangkan dan ia bagi saya, apabila saya dengar suara yang disebut anak muda yang menyebut perkara ini semalam, saya rasa bimbang dan perlunya untuk kita mencari formula-formula untuk menangani isu ini secara tuntas. Jadi Fitri, sebelum kita pergi kepada mekanisme cadangan-cadangan yang boleh ditambah baik dalam sistem demokrasi, perlu kita ketahui juga punca-punca anak muda ini merasakan tidak percaya lagi kepada demokrasi. Apa punca-puncanya? Apa masalah-masalah yang berlaku? Ya, Dan juga semalam, mungkin Fitri boleh terangkan sedikit kesan dan juga akibat jika anak muda akan lama-kelamaan tidak percaya kepada sistem demokrasi. Ya, berdasarkan perbualan saya semalam dengan belia Akar Umbi, mereka menyebutkan bahawa keberobrokan yang berlaku apabila penyelewengan berlaku, kemudian ataupun tata kelola yang tidak baik, khususnya di kalangan pemimpin-pemimpin parti dan juga orang yang diamanahkan untuk menggerakkan dan memimpin demokrasi tersebut. Jadi ini menyebabkan mereka hilang keyakinan. Mereka ini orang yang aktif sebenarnya dalam politik kepartian. Tapi kita lihat bahawa ada anak-anak muda yang mereka ini berpegang pada prinsip, berpegang pada idealisme. Jadi mereka apabila melihat keberobrokan, ketidakadilan berlaku, kemudian tata kelola yang tidak baik berlaku di peringkat akar umbi even, maka mereka mula hilang kepercayaan dan mereka juga ingin melihat sesuatu reformasi ataupun transformasi baru akan berlaku dalam demokrasi negara. Selain itu, yang keduanya kita melihat pergaduhan suasana politik semasa yang sebenarnya bila kita kaitkan dengan kenyataan Awan Hafizi tadi melalui kajian Cambridge tadi, mereka inginkan sebenarnya demokrasi ini menyelesaikan masalah mereka, bukannya menyelesaikan masalah survival ahli politik. Apabila mereka melihat demokrasi ini digunakan untuk hanya semata-mata survival ataupun pemimpin politik yang sedia ada, tidak meletakkan kepentingan rakyat pada prioriti utama. Kita tak sebut bahawa pemimpin politik ini tidak mengutamakan rakyat, tapi mereka tidak meletakkan kepentingan rakyat itu di tangga yang pertama. Maknanya prioriti yang paling utama, khususnya apabila rakyat tengah struggle sewaktu COVID-19 ni. Ya, jadi Jeffrey, bagaimana kita nak memberitahu kepada pemimpin di atas sana bahawa ini yang dimahukan oleh rakyat? Apa mekanisme-mekanisme cadangan-cadangan yang boleh kita lakukan dalam pembaharuan yang mahu kita lakukan? Ya, salah satunya yang perlu kita tegakkan adalah soal tata kelola yang baik, kemudian menampilkan calon-calon ataupun tokoh-tokoh pimpinan politik, pimpinan negara yang lebih segar, yang ada idea. Dia tidak semestinya anak muda. Ya, sebahagiannya perlu kita tonjolkan lebih ramai anak-anak muda dalam sistem demokrasi, dalam sistem politik kepartian
Tapi dalam masa yang sama juga kita perlu ada ahli-ahli politik veteran yang senior yang ada prinsip, yang ada boleh menunjukkan contoh yang baik. Jadi mereka ingin melihat tidak maknanya selepas ini anak muda tidak akan memilih, dan kita tahu bahawa anak muda sebelum ini mereka merupakan undecided voters. Mereka ini akan membuat keputusan saat-saat akhir. Kalau dalam konteks pilihan raya, mereka ni lebih 50% akan melihat siapakah calon-calon yang ditampilkan dalam pilihan raya. Jadi parti-parti politik yang sedia ada harus berfikir dan harus melihat, menampilkan tokoh-tokoh yang mempunyai idea, kemudian tokoh-tokoh muda yang mempunyai semangat yang tinggi, yang diyakini boleh mengembalikan sistem demokrasi. Dan saya yakin, berdasarkan tinjauan saya di akar umbi, bergaul dengan pemimpin-pemimpin belia, dengan anak-anak muda di bawah, kalau kita berjaya, khususnya parti politik, berjaya menampilkan tokoh-tokoh muda ataupun tokoh-tokoh senior yang ada idea, yang ada pengalaman, yang mempunyai akhlak yang baik, yang mengutamakan rakyat berkhidmat, saya yakin ini satu faktor besar yang boleh menarik minat besar anak muda kepada sistem demokrasi kita, sekaligus memberikan partisipasi aktif. Dan terakhir saya nak sebutkan bahawa selain daripada tampilkan tokoh-tokoh anak muda dalam sebagai calon dalam pilihan raya di semua peringkat, kita juga perlu menyediakan banyak platform-platform yang anak muda boleh berpartisipasi secara tidak langsung. Sebagai contoh, mewujudkan kumpulan merentas parti di parlimen berkenaan hal ehwal belia, supaya lebih ramai anak muda boleh berinteraksi dengan ahli-ahli parlimen muda. Kebetulan semalam 2 hari lepas kami bertemu dengan pengurusi Caucus Parlimen Muda YB Amin Ahmad untuk mencadangkan penubuhan APPG ini, kumpulan merentas parti di parlimen berkenaan hal ehwal belia, gandingan antara ahli parlimen dan juga pemimpin-pemimpin belia di luar sana.